Okey, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab 8. Zikir-zikir yang berkaitan dengan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakanlah untuk mereka. Surah At-Taubah ayat 103. Okey Hadis. jemaah, sekejap kita buat ulasan dulu. Sebelum kita baca hadis, Ustaz nak beri penerangan, penjelasan berkaitan dengan zakat. Ya. Bila kita bincang pasal zakat, kita kena ada ilmu berkenaan dengan zakat. Paling kurang apa makna zakat. Ya. Itu paling kurang. Kalau ditanya apa makna zakat. Seperti selalu saya bagi tahu dalam rukun Islam yang 5, mesti kita tahu makna. Contoh 1, syahadatain. Yang kedua, solat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, haji dan umrah. So, 5 rukun Islam ini, kalau boleh jamaah yang berada dalam talian pada pagi ini, Ustaz nak kita mengerti makna. Ya, makna je. Bukan definisi pun, makna saja. Atau translate bahasa. Supaya kita menjadi pelajar yang cemerlang. Bahasa Arab pun kita tahu, isi kandungan pun kita tahu. Sebagai contoh dan ulang kaji, rukun Islam yang 5, semua kita boleh hafal, boleh baca, cuma makna tu tak pasti. Pertama, syahadah ialah ikrar. Ya, kita syahadah ni mana kita ikrar. Kita declare, ya, declaration. Kita buat pengakuan, itu mana syahadah. Kalau syahadatain makna 2 pengakuan. Pengakuan pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Pengakuan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadah ini terutamanya kepada orang yang non-Muslim sekiranya berminat untuk nak memeluk agama Islam. Dan syahadah ini juga yang kita sentiasa baca 9 kali sehari semalam dalam solat fardu yang ada 5 waktu, maka kita pun baca juga syahadah yang dikenali dalam tahiyat. Kita baca tasyahud atau kita baca tahiyat. So maknanya apa? Pengakuan. Nombor 2, solat makna apa? Doa. Kita solat ni kita doa sebenarnya jemaah. Kita munajat, kita berdoa. Setiap posisi kita baca je kan. Berdiri, baca, rukuk, baca, i'tidal, baca, sujud, baca, duduk antara 2 sujud, baca, tahiyat akhir, baca. Itu kita panggil doa. Semua tu doa. Ya. Yang ketiga, puasa. Apa makna puasa? Ialah menahan diri. Menahan diri dari makan dan minum. Itu makna puasa. Kalau orang tanya, apa awak makna puasa? Puasa makna menahan. Menahan diri dari makan dan minum. Okey, sekarang nombor 4 jemaah. Yang kita belajar pagi ini, zakat. So, apa makna zakat? Hari ini kena tahu makna zakat. Ialah membersihkan. Membersihkan. Satu lagi menambahkan. Zakat makna membersihkan dan menambahkan. Apa makna membersih, apa makna menambah? Ialah membersih harta kita. Bila kita tak bayar zakat, harta kita kotor. Kotor kenapa? Sebab itu bukan duit kita, itu duit fakir miskin. Kalau kita guna duit fakir miskin, ibarat
harta kita tak berapa bersih. Jelas tu? So bila kita bayar zakat, ibarat kita membersih harta-harta kita. Dia tak macam kekotoran kena kat baju, kena kat apa-apa, yang tu kena guna sabun. Kan nak bersih sesuatu kena guna sabun. Tapi nak bersih harta, nak guna sabun macam mana? Dia tak perlu guna sabun. Habis tu nak bersihkan harta dengan membayar zakat. Barulah harta kita bersih. Satu lagi, menambah. Apa maksud menambah? Bila kita keluarkan zakat, Allah akan tambah. Kan? Tak ada pun orang keluar zakat lepas tu miskin. Pemberi zakat miskin, penerima zakat kaya. Tak ada. Kan? Orang yang menerima zakat pun tak akan kaya. Tahu macam mana? Orang yang memberi tak akan miskin. Ingat baik-baik. Tapi syaitan dia menakut-nakutkan kita. Tak bolehlah bayar zakat, nanti miskin awak. Nampak tu? Dia menakut-nakutkan kita. So sebenarnya zakat mana apa jemaah? Menambah. Menambah apa? Menambahkan harta kita yang kita bayar zakat. Memang yang tu tak ada lah sebab kita bayar. Tapi Allah top up yang lain yang kita tak tahu pun. Sedar-sedar Allah dah top up. Kan? Allah dah top up. Itu maknanya zakat. Ya? Okey, rukun Islam yang kelima, haji. Apa makna haji dan umrah? Ialah qasad dan menuju ke Baitillah. Haji dan umrah memberi makna qasad dan menuju ke Baitillah. Siapa nak buat haji dan umrah, kalau tak pergi Mekah, memang haji umrahnya tak sah. Walaupun dia pergi Madinah je. Pergi Madinah duduk seminggu, dia balik. Kita tanya, awak dah buat umrah ke? Dia kata, dah. Buat kat mana? Kat Madinah. Mana boleh? Kat Madinah tak boleh je. Dia dah pergilah sampai Tanaim. Balik pula pun tak boleh juga. Dia kena menuju ke Kaabah. Itu makna haji dan umrah. Makna translate bahasanya, qasad dan menuju ke Baitillah. Barulah cukup syarat sekiranya seseorang itu nak melakukan haji maupun umrah. Jelas jemaah? Ambillah makna-makna rukun Islam yang 5 ni dari segi translate bahasa sahaja. Dia bukan definisi. Definisi ni kena belajar. Betul-betul kita mengadap. Baru kita dapat. So hari ni kita nak mengadapnya nombor 4 ialah zakat. Tadi Ustaz dah bagi tahu dah zakat. Ada 2 makna. Apa dia? Membersihkan harta dan juga menambahkan harta. Sesiapa nak hartanya ditambah, ditop up, diganti balik, maka orang ini dia kena bersedekah atau membayar zakat. Jelas jemaah? Okey, sedekah pula terbahagi kepada 3 jenis. Yang ni jemaah kena notis, kena tulis sebab ilmu ni tak ada dalam kitab azkar. Ini sebagai penamahan sahaja supaya jemaah ada sedikit maklumat berkaitan dengan zakat. Yang tadi Ustaz bagi tahu translate bahasa sahaja. Zakat memberi makna bersih dan menambah. Bersih dan menambah. Itu dari segi bahasa. Dari segi ilmu pengetahuannya ialah zakat terbahagi kepada 3 bahagian. Atau kita panggil sedekah lah, lebih umum lagi. Sedekah ni lebih umum. Kita letak tajuknya sedekah terbahagi kepada 3 jenis. Jemaah catat. Pertama, sedekah sunat. Sedekah sunat ni tak perlu pada apa-apa. Tak perlu orang kaya, orang miskin pun kena sedekah juga. Kalau dia nak pahala sedekah kan. Tak mesti kena kaya nak sedekah. Betul? RM1 sehari pun boleh dah sedekah dah tu. Seperti kita kata sedekah pagi. Kan? Yang Nabi bagi tahu setiap pagi ada 2 malaikat turun di pintu rumah kita. Dia nak tahu kita ni sedekah atau tidak. Kalau kita sedekah, maka satu malaikat tu berdoa, ya Allah, engkau gantilah balik harta orang ini. Sebab orang ini dah sedekah walaupun RM1. Bila keluar rumah, pergi duk tunggu 7, 8, 9 pagi pun tak sedekah juga.
maka malaikat pun berdoa. Malaikat satu lagi, dia ada 2 malaikat kan. Bila kita tak sedekah, malaikat tu doa kepada Allah, ya Allah, engkau binasalah harta orang ni. Nampak tu? Takut kan? Binasalah harta orang ni sebab orang ni tak sedekah pun. Hari ni aku duk tunggu sampai tengah hari, sampai Zuhur, tak sedekah juga. Kan? So engkau musnahlah atau tariklah rezeki orang ni, ya Allah. Ini makna sedekah sunat. Tak semesti kaya baru nak sedekah. Ya? So siapa nak kaya kena sedekah dulu. Bukan kata tunggu kaya baru nak sedekah. Maksudnya sedekah dulu, insya-Allah Allah akan bagi kaya. Sebab malaikat berdoa, ya Allah akan gantilah balik harta orang ni. Orang ni dah sedekah pagi tadi. So dalam sehari itu sebelah pagi kita panggil sedekah subuh. Ya? Sedekah subuh ni boleh kita buat lepas solat subuh sampai Zuhur, sampai sebelum Zuhur. Macam solat duha lah. Waktu solat duha pun sama, selepas terbit matahari sehingga sebelum subuh. Sehingga sebelum Zuhur. Itu waktu duha. Dan kita panggil pagi. Kalau 10 pun kita panggil 10 pagi. Kalau 11 pun kita panggil 11 pagi. Orang Europe pun dia panggil AM kan. Samalah tu. Pagi. Pukul 11 pun nama pagi lagi. So kalau kita tak sedekah lagi, sedekahlah walaupun pukul 11. Sebab dia adalah sedekah pagi. Bukan sedekah subuh. Ya, bukan sedekah subuh. Dia sedekah pagi. Kenapa? Sebab dia memberi peluang kepada orang yang keluar rumah untuk mencari rezeki. Selalunya kita cari rezeki, kita keluar rumah. Kan rezeki tak ada dalam rumah. Kita kena keluar. Itu yang biasanya. Tapi sekarang bila dah ada pandemik COVID-19, terpaksalah kita kena bekerja di rumah. Tapi asalnya kena keluar, pergi ofis, pergi pejabat, pergi kebun, pergi ke laut, pergi ke dusun dan sebagainya untuk mencari rezeki. Masa keluar tu mungkin kita sarapan pagi dulu dekat kedai kopi ke apa ke. Singgah kat situ nampak tabung ada kat situ. Dekat cashier kan ada tabung tu. Masuklah RM1. Niat sedekah pagi. Nampak tu? Itu sedekah yang dikatakan sunat. Setiap lapisan manusia boleh bersedekah. Untuk pertama ialah sedekah sunat. Okey, yang kedua, sedekah wajib. Sedekah wajib dalam kurungan ialah zakat harta. Zakat harta. Yang ketiga, sedekah wajib juga dalam kurungan zakat fitrah. Zakat harta pun wajib bayar, zakat fitrah pun wajib bayar. Macam mana? Kalau zakat nombor 3 ni zakat fitrah, senang je. Sebab tak banyak pun, satu gantang je, satu individu. Lagipun bukan tiap bulan, setahun sekali. Bila kita nak bayar? 1 Syawal. Setiap individu. Kita panggil zakat fitrah ni zakat individu. Tak kira lah orang tu susah ke, tak ada banyak duit ke, bukan orang kaya, kan? So, kena wajib sedekah juga. Setiap individu, walaupun anak baru 1 bulan dilahirkan, pun diwajib ke atas bayi itu membayar zakat fitrah. Tapi dia duit tak ada lagi. Nak ada macam mana? Baru sebulan. Nak makan pun orang tolong suap. So, ayah dialah yang bertanggungjawab. Yang sumber mencari rezeki siapa? Ayah dia. So, ayah dia ada bertanggungjawab ke atas isterinya, atas anak-anaknya. Kalau ada 5 orang, 5 gantang. Atau 5 yang dinilai dengan ringgit, 5 kali 7. Kalau RM7 kan, tu je dia kena bayar zakat. Wajib tu, wajib. Kalau tak bayar, berdosa. Tapi kita namakan zakat fitrah. Apa tu? Wajib satu lagi apa? Zakat harta. Zakat harta jemaah kena tulis. Harta, mungkin Ustaz tak pastilah masa kat Taman Ehsan dulu, kat surau Ustaz dah cerita tak belum. Ustaz tak pasti, tapi hari ini peluang terbaik. Kita ulang kajilah kalau dah bagi tahu hari itu. Mungkin ada pelajar baru juga yang hadir pada hari ini. So, zakat harta pula yang dikatakan sedekah wajib tu, namakan zakat harta. Harta apa yang boleh kita bayar zakat? Kita ada 5 harta je. 5 jenis harta yang Nabi dah siap-siap. Senaraikan harta-harta yang wajib kita bayar. Selain kalau tak ada dalam senarai ini, maka tak wajib kita bayar.
Okey, pertama, binatang ternakan. Binatang ternakan. Contoh, unta, lembu dan kambing. 3 jenis ni sahaja yang wajib bayar zakat. Unta 20 ekor. Siapa ada unta 10 ekor tak payah bayar. Bukan 10, 1 pun tak ada kan. Lembu. Lembu 30 ekor. Siapa ada lembu 25 ekor tak payah bayar. Dia kena ada 30 ekor je. 30 ekor. Kambing sukatannya 40 ekor. Kalau dia ada 39 tak wajib bayar zakat. Nampak tu? Tengok Islam. Kan wajib bayar zakat. Awal-awal tadi kita rasa takut kan, takut kena bayar kan. Tapi sukatannya 40 ekor. Kita kambing kat dalam kandang tu ada 2 ekor je kan. So tak payah risaulah. Kan? Kena 40 je. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan je. Siapa ada tumbuh-tumbuhan, contoh apa tumbuh-tumbuhan? Macam kacang lah, kacang tumbuh-tumbuhan kan. Tapi di sini ialah padi, padi dengan gandum. Kita panggil tumbuh-tumbuhan yang dia tumbuh daripada tanah kan. Bukan orang panggil, bukan macam pokok, itu pokok tu lain. Ini kita panggil jenis tumbuh-tumbuhan. Macam cili kan, terung, jenis macam tu ya. So padi dengan gandum. Nombor 3, buah-buahan. Buah-buahan yang ada pokok tu ya. Yang ada pokok tu, kurma dengan anggur. Ni yang Nabi sebut ya. Yang Nabi sebut. Dekat Asia Tenggara, buah-buahan tak perlu bayar. Cuma tumbuh-tumbuhan je yang perlu bayar ialah padi. Yang kat sawah tu kan, yang kat Kedah kan banyak kan, jelapan padi. Nanti kita akan tengok. Saya ada padi juga Ustaz, tapi sikit je. Boleh bayar tak? Kita akan tengok sukatan. Pasal buah ni memang kat Asia Tenggara tak adalah. Sebab buah durian tak boleh bayar zakat. Buah rambutan tak boleh bayar zakat. Buah kelapa pun tak boleh bayar zakat. Kenapa? Sebab buah-buahan yang nak kena bayar zakat ni, dia kena bertahan lama. Satu, boleh mengenyangkan. Kalau kita makan dia, kita akan kenyang. Yang kedua, boleh bertahan lama. Tahan lama ni sampai bila? Sampai setahun lah. Sampai musim. Durian boleh simpan lama? Tak boleh kan? Durian 3 hari dah pecah dah. Nampak tu. Rambutan lagilah. Pisang lagi tak boleh. Rezeki kita petani jawah, kita belajar pasal zakat. Ya? Pasal zakat. Ilmu kita pasal zakat. Yang kita nak bayar tu lain kira pula. Sekarang ilmu saja. Teori. Yang jamaah nak praktis tu, tengoklah harta nanti kita belajar jumlahnya berapa. Kan? Kalau tak cukup, nisab. Kita panggil nisab ni maknanya sukatan. Satu lagi, haul. Haul ni makna tahun. Cukup 1 tahun. Contohnya ada kambing 40 ekor. Baru dia bela 10 bulan, tak sampai setahun. Dia dah jual dah. So tak payah bayar zakat. Sebab tak cukup 1 tahun. Jumlah dah cukup, 40 lebih dah. Tapi dia bila nak sampai setahun, dia jual dulu. So selamat daripada bayar zakat. Jelas tak jemaah tu? So jangan takut. Ada orang komplain, apalah Islam ni kena bayar zakat kan? Contoh. Dah lah saya duit tak ada. Kalau awak duit tak ada, tak payah bayarlah. Apa awak nak komplainnya? Ya. Tapi selalu yang wajib bayar zakat orang yang kaya, orang yang banyak harta. Yang komplainnya orang yang banyak harta itulah. Kan? Okey, kita senarai dulu. Nanti kita bincang. Nombor 4 ya, kalau tak silap Ustaz, nombor 4. Barang kemas. Barang kemas. Jemaah, nombor 4 barang kemas. Ialah emas ya. Kalau perak, perak lain ya. Ini barang kemas. Yang itulah yang warna gold itulah, warna
Warna emas lah, ya, itu mana gold ya. Nombor 5, harta perniagaan. Harta perniagaan. Okey jemaah, daripada 1 sampai 5 tadi kita dah senarai harta-harta yang perlu kita bayar zakat. Ingat baik-baik. Harta-harta yang perlu kita bayar zakat, tetapi kena dengan 2 syarat. Syarat ni kena tulis, nak diwajibkan bayar zakat ada 2 syarat. Syarat pertama kena cukup sukatan. Syarat yang kedua kena cukup tempoh masa selama 1 tahun. 5 jenis harta ni kena cukup 1 tahun. Dan 5 jenis harta ni kena cukup sukatan. Berapa banyak sukatan? Tadi dah bagi tahu untuk yang nombor 1 binatang. Binatang kalau ada unta 20 ekor je. Boleh bayar zakat. Bayar zakat bukan 10 ekor, bayar 1 je, baki lagi 19. Kan? Tu yang orang kaya komplain tu. Kan? Allah suruh bayar 1 ekor je, baki banyak lagi 19 ekor lagi. Yang 30 tu lembu. Lembu pun sama, bayar 1 ekor je, baki lagi 29 kalau kita bayarkan. Lepas tu kita membiak tahun depan bayar lagi. Kalau dia beranak kan. Kalau tak beranak 29 tu lah, tak payah bayarlah 29. Okey, yang kambing 40. Bayar berapa ekor? Bayar 1 ekor juga. Bukan kata bila 40 bayar 4 ekor. Nampak tu. Yang 20 bayar 2 ekor. Yang 30 bayar 3 ekor. Tak. Semua tu bayar seekor. Jelas tak jemaah tu? So nampak tak bebanan? Tak ada kan? Islam tidak membeban kepada hamba-Nya untuk membayar zakat. Jelas. Adapun, jom kita senarai. Sukatan untuk nombor 2. Tumbuh-tumbuhan. Untuk nombor 3, buah-buahan. Untuk nombor 4, barang kemas. Untuk nombor 5, harta perniagaan. Macam mana sukatannya? Ini penting. Sukatannya dia kias daripada barang kemas. Harga semasa di pasaran. Contohnya barang kemas, berapa yang wajib kita bayar zakat jemaah? Mungkin jemaah dah belajar dulu dengan Ustaz. Kalau lupa hari ni ulang kaji balik. Barang kemas yang wajib kita bayar zakat, kita pergi nombor 4 dulu. Sebab 1, 2, 3, 4, 5 ni dia berpandu kepada barang kemas. Barang kemas ni kita panggil bahan galian yang keluar daripada bumi jemaah. Betul tak? Bahan galian tau. Biji-biji ke besi ke apa semua kan, bahan galian tu. Kita kena gali dulu ke kan. Macam orang ada lombong emas kan. Duk cari-cari, tertimbus kat situ kan. Mati kat situ. Harta kerajaan pun tak tahu. Dia pergi gali senyap-senyap kan. Dia masuk, dia buat lombong kan. Dia buat macam terowong kan. Dia masuk kat dalam. Lama-lama runtuhlah tanah tu kan. Itu gambarannya kita menggali, mencari emas. Kita panggil biji-biji atau galian-galian yang kita kena gali kan. Kalau tak, dia tak nampak kan. Okey. Berapa jumlah yang wajib kita bayar zakat? Cuba cek kat rumah masing-masing jemaah. Siapa ada barang kemas pagi ni dia kena timbang. Dia kena timbang. Berapa ni? Sukatannya 85 gram. Tolong cek masing-masing ya. Ada tak alat penimang tu? Ya. Alat penimang ni bukan penimang gula tu. Itu lain. Kena ada alat lain ya. 7 atau yang punya digital kan boleh juga. Kita timbang dekat alat penimang digital tu boleh. So 85 gram dia. 85 gram. Ini barang kemas yang kita simpan. Tak kira yang kita pakai, yang kita simpan. Hari beli hari tu kita simpan je cukup setahun. 12 bulan kita kena timbang. Berapa berat? Kalau berat 25 gram, wajiblah kita bayar zakat. Jemaah, penting pelajaran hari ni penting tahu. Sebab pasal harta kita kan. Takut-takut duk lalai dan leka, rupa-rupa terlepas tak bayar. Okey. Kita nilai pula 85 gram ni berapa? Berapa ringgit? Ustaz tak tahulah harga pasaran sekarang 1 gram tu berapa. Ustaz ambil lah 200 lah senang nak kira. Mungkin 200 lebih kot. 280 ke 250 Ustaz tak pastilah.
Kan, siapa peminat barang kemas ni mungkin dia tahulah, dia pergi kedai emas lalu kan. Duduk pergi kan. So ustaz letak nilai hari ni 201 gram. So kita darabkan dengan 85 gram. Jadi 17,000 ya mah. 17,000. Faham tu? Siapa ada barang kemas minimalnya 85 gram, nilai barang kemas itu 17,000, so dia kena bayar. Jumlah nak bayar pula, jom kita kira 2.5. 2.5%. Ya. So kalau lah 10,000, RM250 dia kena bayar zakat, ya 17,000 lagi kiralah kan. Mungkin tak sampai 200 dah. Mungkin 300-400 macam tu je. Yang baki lagi 16,000 lebih lagi. So kenapa kita nak komplainnya kan? Ada kata kita bayar 500 lah senang. Kan, RM500 je. Yang baki 16,500 lagi. Itu pun barang kemas yang kita simpan, yang kita tak guna sikit pun, kita tak pakai pun. Nampak tu? Yang kedua, kalau barang kemas kita pakai, jumlahnya 150. Kena bayar juga. Bukan kata bila tak pakai, tak payah bayar. Kalau pakai, tapi melebihi 85, 100 gram ke, 120 ke, yang itu tak payah bayar. Tapi kalau yang ada, dia pakai, tapi harta barang kemasnya banyak, melebihi 150 gram, ini pun kena bayar juga. So, jemaah kena notis tahu, 85 dengan 150. Ini penting, nombor punya penting. Angka yang penting bagi orang yang memiliki barang kemas. Ya, kalau 85 yang kita simpan, kita tak pernah pakai, tak pernah guna pun. Kalau yang 150 ni, barang kemas yang banyak yang kita pakai. Kalau kita pakai 130 tak payah bayar sebab tak cukup 150. Tapi kalau melebihi 150, walaupun kita pakai hari-hari, wajib bayar zakat jemaah. Tak boleh kan kita pakai kan, kita show sana show sini kan, orang duk tengok, duk jeling kan. Kesian kat orang sebelah tu kan. Dia tengok barang kemas kita sampai ke siku kan. Tak boleh lah awak buat macam tu kan, menyakiti orang sebelah. So awak diwajib untuk bayar zakat. Kalau tak awak simpan. Kalau simpan pun memang kena bayar lah 85 tu kan. Sekarang awak pakai. Pakai pun kena bayar. Berapa? 150 gram. Ustaz rasa banyak jumlahnya 150 gram kan. Barang kemas tu dah kira banyak dah tu. 150 gram je. Habis tu bayar berapa? Sama lah 2.5 lah juganya. Kalaulah kita nak bagi nilai tadi. Kan 85 17,000 kan. 85 dua kali jadi berapa? 170. Andai katalah kan. Mana orang ni harta barang kemasnya dinilai ringgitnya 30,000. So 30,000 dia bayar 110,500. Orang ni kena bayar 1,500 je. Tak perlu kita bayar barang kemas yang kita pakai tu. Tak, jangan duk silap. Tak duk potong barang kemas yang pakai tu. Kenapa? Sebab nak bayar zakat Ustaz. Tak boleh. Barang kemas tu biarlah kekal kan. Yang kita perlu bayarnya ialah duit. Ringgit. Maknanya RM1,500 je. Kita bayar kepada fisabilillah atau fakir miskin. Itu cara zakat jemaah. Ilmu sedikit sebanyak yang Ustaz nak kongsi ni berkenaan dengan zakat harta. Yang ada sebanyaknya 5 jenis harta. Ya, nombor 1 sukatan dah ada, dia ikut ekor. 2 ekor, 10 ekor dan 40 ekor. Tapi yang ni 2, 3, 4, 5 ni berkaitan dengan sukatan, dia kira barang kemas. Dia nilai barang kemas. So kalau kita pergi balik semula ke nombor 2, tumbuh-tumbuhan tu apa dia, padi dan beras. Kita panggil beras lah ya. Atau gandum. Kalau kita memiliki sawah kita 17,000. Nilai padi tu, nilai beras tu 17,000. Yang tu wajib kita bayar zakat. Jemaah ya. Gandum. Kalau kita ada 10 kilo gandum, tak wajib. Kan? Nilai gandum tu dia RM17,000. Baru boleh kita bayar zakat. Okey, kembali kepada buah-buahan pula.
adalah 2-3 pokok kat tepi rumah kan. Contoh pokok kurma ke, pokok anggur kan. Tapi tak sampailah 17,000 nilai ringgit. So tak perlu bayar jemaah. Lagipun kat Malaysia ni tak ada tamar dan anggur. Yang adanya durian, pisang, itu tak wajib bayar dah. Selamat ya. Apa lagi? Rasa yang adanya barang kemas lah kan. Dalam rumah kita masing-masing itu ada barang kemas. So lepas pada ni cek balik jemaah ya. Barang kemas dalam rumah dalam laci saya tu cukup tak 80,000. Kalau cukup kena bayar. Tapi syarat yang simpan yang tak pernah sentuh. Simpan jadi harta kan. Tak boleh, dia kena bayar. Tapi kalau pakai 150. Okey, nombor 5 last. Last nombor 5, harta perniagaan. Orang meniaga nasi lemak kena bayar tak? Orang meniaga jual pisang goreng ke, jual kepuk lekuk kan. Semua ni tak payah bayar je mah, tak perlu bayar. Nak bayar apa? Nilai yang dia buat perniagaan tu tak sampai 17,000. Kita ambil nilai barang kemas tadi ya, 17,000 kat situ. Orang ni berniaga modal RM500 je. Atau modalnya 2,000 ke, 5,000 ke, orang ni tak perlu bayar zakat. Adil tak Islam? Adil kan? Orang susah pun nak berniaga juga. Kalau setiap peniaga kena bayar zakat, letih lah. So kita tengok modal kita berapa. Kalau kita turun modal hari pertama 5,000, so orang ni tak payah bayar zakat. Sebab dia tak cukup sukatan nisab yang sebanyak 17,000 nilai modal tu. Sebab tu, so saya rasa ramai yang selamat. Yang wajib bayarnya siapa? Modal yang 1 juta, modal yang 300,000. Yang ni wajiblah bayar zakat. Sebab melebihi 17,000. Lepas tu dia kira lah harta ni. Kalau bertambah tak, dia kena tolak lah gaji pekerja lah, bil elektrik, bil air semua tu. Kan, dia kira-kira bersih. Harta yang milik dia bersih, contohnya, adalah 17,000. Yang tu kena bayar zakat. Kita panggil zakat harta perniagaan. Zakat harta perniagaan. Jelas tak jemaah? 5 tu. Satu laginya duit simpanan. Jemaah. Duit simpanan dikira seperti barang kemas dia. Kita adalah duit dalam bank sekadar 10,000. 10,000 tak payah bayar je mah. Selamat. Biar dia tidur kat situ lah, tidur kat dalam bank tu kan. Lagipun kita duk keluar masuk kan. Duk ambil masuk kan. So tak payah bayar zakat. Tapi kalau duit kita berada kat situ dalam bank sebanyak 17,000 ke atas, maka kita kena keluarlah kurang lebihnya RM400 setahun je, bukan setiap bulan. Sebagai bayar zakat yang wajib. Nampak tu? Tapi kalau kita ada 10,000, kita tak nak bayar yang wajib, memang boleh. Tapi nak bayar yang sunat pun boleh. Tak apalah Ustaz, saya tak cukup pun 17,000. Adalah dalam 12,000. Tapi nak bayar sedekah, boleh tak? Boleh. Kita panggil sedekah sunat. Yang tu tak ada sukatan. Nak bagi RM5 ke, RM50 ke. Contoh kan, kita nak bayar kelas ke. Contoh kan, kelas kan sebulan sekali. Bolehlah. Kita sedekah untuk kelas contohnya. Boleh. Dia bukan zakat. Nampak tu? Itulah antara maklumat jemaah untuk kita belajar bersama-sama. Ilmu kita tu dah ada pasal zakat. Nanti kita akan buka soalan di hujung kelas nanti. Kalau siapa nak bertanya, dah terlintas dalam kepalanya, nak mintalah dia tu catat. Takut bila Ustaz buka nanti dah terlupa dah hilang dah. So apa-apa yang terlintas dalam kepala, minta kita catat. Tujuan kita nak bertanya bila diberi peluang selepas pada kelas nanti. Okey, jom kita baca hadis kita nombor 543. Hadis 543. Kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, dia berkata, apabila datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kaum yang membawa sedekah, baginda mengucapkan, Allahumma salli alaihim. Ya Allah, berilah kesejahteraan kepada mereka. Abu Aufa datang kepada baginda dengan membawa sedekah. Baginda mengucapkan, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berilah kesejahteraan dan berkat kepada keluarga Abu Aufa. Imam Syafi'i Kejap. Ini doa ya. Bila orang bagi kat kita, kita kena doa.
Ini untuk penerima-penerima lah. Penerima zakat pun baik, penerima sedekah pun baik. Nak kata jazakallah pun boleh, yang kita selalu kan. Nak selawat pun boleh. Ada dua tu. Kalau boleh kita tanda ya. Nak kata Allahumma salli alaihim. Satu lagi Allahumma salli ala Abi Aufa. Kita garis dekat Abi Aufa. Itu kepada pemberi tu. So kita kena doa pada pemberi lah, bukan pada Abi Aufa. Abi Aufa dah meninggal lama dah. Takut-takut silap kat situ jemaah ya. Nak minta jemaah garis tahu dalam buku masing-masing tu. Ya, kalau orang tu beri, kita terima hand by hand kan. Kita kata Allahumma salli alaik, alaika ke alaiki ke. Itu yang pertama tu. Kita kena doa je ya. Doa kepada siapa? Kepada pemberi tu. Kita kan penerima. Kan? Siapa menjadi penerima, dia kena belajarlah doa ni. 543 ni. Cuma kena tukar sikit lah. Alaihim tu maknanya mereka yang jauh. Orang kirim barang pada kita, kita pun Allahumma salli alaihim. Tapi kalau orang tu depan-depan kita dia bagi, kita kena alaika lah. Kena faham jawapannya bahasa Arab ya. Alaika atau alaiki. Allahumma salli alaiki. Macam tu. Kalau dia jauh, dia just kirim pada randa je kan. Dia bagi kat Grab ke, randa ke, Lala Move ke apa ke, kan kita pun doa Allahumma salli alaihim. Atau kita sebut nama. Yang nombor 2 ni dia sebut nama. Sebut nama apa? Nama pemberi lah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Yusuf. Muhammad ni bukan Muhammad Nabi tu, pemberi tu tadi ya. Kalau Fatimah, Allahumma salli ala Fatimah. Fatimah ya. Yang ni ala ali Abi Aufa. Boleh faham tak jemaah tu? Ada 2 doa ya. Ini kita panggil zikir yang kita nak belajar ni. Yang Ustaz cerita tadi tak ada pada dalam buku ni. Itu sebagai penambahan ekstra ilmu pasal zakat. Yang ni Imam Nawawi dia bawa pasal doa sahaja. Yang kita nak berdoa kepada pemberi. Kita sebagai penerima. So pendek je. Allahumma salli alaika. Allahumma salli alaih. Tu kalau dia tu berjauhan dengan kita. Boleh jemaah ya, faham ya? Nak minta garis lah, takut duk main yang ni sama je. Alaihim tahtah yang silap hari bulan. Allahumma salli ala Abi Aufa. Kenapa baca Abi Aufa? Kan dalam kitab Abi Aufa. Abi Aufa dah lama dah meninggal. Dia tak bagi apa pun. Hari tu dia bagi kat Nabi. Masa dia hidup kan. Ingat Abu Aufa datang tu. Masa tu dia hidup. Datang kepada baginda Nabi. Dengan membawa sedekah. Lepas dia beri pada Nabi. Nabi pun mengucap. Ucap apa? Ucap doa lah. Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Kita pun dah faham tak faham. Kan contohnya Haji Abbas lah bagi pada kita kan. Kita pun Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Sepatutnya kena doa Allahumma salli ala Abbas. Kan contoh kan. Doa pada pemberi tu. So yang tu kena garis je ya. Jangan kita kekalkan nama tu. Nama tu nama sahabat yang bersedekah kepada baginda Nabi. So Nabi pun doalah kepada Abi Aufa. Kan? Tapi sekarang Abi Aufa dah tak ada. Kan? So kena baca kepada orang yang memberi. Jelas tak jemaah? Okey, kita teruskan bacaan. Imam Syafi'i beserta para ulama yang seangkatan dengannya rahimahullah mengatakan sepatutnya seorang pengambil zakat mengucapkan kepada si pemberi zakat dengan ucapan. Okey, ini nombor 3 ya. Kalau boleh letak nama, ucapan doa penerima kepada pemberi ya. Kita panggil set lah, set yang ketiga. Jemaah boleh letak nama, set 1. Set yang kedua. Yang ni set yang ketiga ya. Bunyinya apa? Yang ni panjang sikit lah. Susah nak hafal ni. Kan? Ajarakallah ya. Ajarakallah fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqaita. Panjang. Maksudnya semoga Allah memberimu pahala atas apa yang telah engkau berikan dan menjadikannya penyucian bagimu serta memberi berkat atas apa yang engkau tinggalkan. Okey jemaah, kita nak ulas sikit ya supaya jemaah dapat menghafal. Ya, kita ada 3 tema kat sini.
Nak perlu kita baca dan hafal kalau boleh. Sebelum nak hafal tu kena mengerti isi kandungan. Apa dia doa ni. Kita pecahkan 3 jemaah dalam buku masing-masing nak minta garis 3 garisan. 3 underline. Pertamanya garis dekat ajarakallahu fima a'tait. Putus garisan kat situ. Garisan yang kedua wa ja'alahu laka tahura. Berhenti garisan kat situ. Ya, just garis saja. Tujuan kita nak pecahkan. Yang ketiga wa barakalaka fima abqaita. Ya, garisan yang ketiga, underline yang ketiga. Lepas tu kita taruh nombor lah 1, 2 dan 3. Nombor 1 ni kita minta supaya Allah memberi ganjaran kepada pemberi. Ajara tu mana memberi ganjaran atau memberi pahala lah. Kepada siapa? Kepada pemberi tadi. Fima a'taita, ya. Mudah-mudahan Allah memberi pahala kepada awak yang memberi. Yang kedua, semoga Allah menjadikan harta engkau tahura, harta yang bersih. Yang kita sebut tadi kan bersih, ya. Bersih dan tambah kan. Ada kat sini lah. Nak suruh harta pemberi itu bersih. Wa ja'alahu laka tahura. Ya Allah, engkau jadilah hartanya, harta pemberi tadi tu tahura, harta yang bersih. Yang pertama, supaya Allah bagi pahala kepada pemberi. Ya Allah, engkau berilah pahala kepada pemberi. Yang kedua, ya Allah, engkau jadilah harta pemberi itu sebagai harta yang bersih. Yang ketiga, yang kita kata tambah ni, top up balik ni. Kan? Yang mana zakat tadi tu? Satu, bersih. Yang kedua, menambah. Sebab tu dia tak kata tambah sini, dia kata wabarakah. Wabarakah ni mana berkat lah ya Allah. Engkau berkatilah harta-harta pemberi tadi. Fima abqaita. Harta yang ditinggalkan. Mana harta yang masih tinggal lagi lah. Kan, yang dia bagi kat kita sikit je 2/5 je. Kan, yang baki lagi berapa? 97, betul tak? 97.5. Kan? Sebab kita tolak 2/5 kan? Betul tak ya? Jemaah tolong kira ya. Daripada 100 kita tolak 2, ibaratnya RM2.50 dalam 100. So baki lagi duit kat kita RM97.50. Betul tak jemaah? Itu kalau kita nak nilai ringgit. 2/5 macam itulah. Setiap RM100 kita beri sedekah zakat kepada penerima RM2.50. Yang baki kat tuan pemberi pembayar zakat RM97.50. Betul kan jemaah? Setiap RM100. Kalau 1,000, kita darablah macam mana ya? Itu caranya nak bayar zakat. Cuba kita nilai. Letak sebelah kanan kita RM97.50, sebelah kiri kita RM2.50. Yang mana lagi banyak? Kan? Yang bayar lagi banyak ke yang baki tu lagi banyak? So yang baki bersama dengan kita tu RM97 yang banyak lagi. Yang kita kena keluarnya RM2.50 je. Itulah yang orang duk komplain tu kenapa kena bayar kan? Sedangkan tak banyak pun. Itu harta orang fakir miskin. Bukan harta kita pun. Kita pun harta Allah juga. Allah bagi pinjam je. Ingat je. Ya? So, wa barakalaka fima abqaita. Ya Allah, semoga engkau memberkatilah harta pembayar zakat. Nampak tu? Ini yang Ustaz kata tambah tu. Bila harta tu berkat, dia tambah lah. Mana hartanya bukan kata makin hari makin kurang. Makin hari makin bertambah. Makin hari makin bertambah. Itu mana berkat. Sampai ke 7 keturunan je. Harta yang berkat ni boleh guna pakai ke sehingga 7 keturunan. Harta yang tak berkat ni jemaah, bukan untuk kita je. Kan? Kadang-kadang hilang habis. Kita masih hidup lagi. Kita pun tak boleh guna. Allah tarik balik. Allah tarik balik. Ya? Tadi Ustaz baca dalam berita. Dia kata income-nya bulan-bulan ribu-ribu dia kata. Ribu-ribu. Tapi sekarang RM20 je sehari. Mana Allah tarik balik harta. Kan? Siapa sangka kan? Dulu RM20,000 sebulan. Kan? Dulu berada dekat udara dalam flight
bawa kapal terbang. Sekarang menjual burger je tuan. Itu Pak Allah dah tarik sebagai ujian. Ya. Ujian ni jemaah kena baca surah Al-Baqarah ayat 155. Allah menguji kita. Mungkin kita dah belajar lama dah dulu. 5 perkara Allah uji. Allah tarik balik. Tujuan supaya kita menyedari bahawa kita ada Tuan, kita ada Tuhan, kita ada pemberi rezeki. Kan? Kalau dia kata rezeki dia punya, kenapa dulu 20,000, kenapa sekarang RM20 je? Kan? Kenapa macam itu? Kan? Kalau harta awak, janganlah turun RM20. Itu nak buktikan kata pemberi rezeki ni siapa? Bukan kita, bukan bos kita, bukan menteri, bukan siapa-siapa. Pemberi rezeki ialah Allah. Jelas jemaah? So doa nombor 3 jemaah, tapi panjang sikit lah. Tapi tak apa, kita baca lama-lama boleh hafal. Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqaita. Ini doa kepada pemberi zakat atau pembayar zakat. Siapa yang membaca penerima zakat. Jelas tak jemaah? Jelas kan? Okey, jom sambung. Doa ini disarankan bagi pengambil zakat baik kaya ataupun miskin. Doa ini Kejap. Baik kaya atau miskin tu kenapa kaya tu? Just kita nak naik sikit, kita nak tengok kenapa dia kata kaya. Doa ini disarankan bagi siapa? Pengambil atau penerima zakat. Penerima zakat mana kaya? Tak bolehlah kaya. Kalau awak kaya, awak tak bolehlah terima zakat. Kan? Maksud di sini sedekah lah. Garis kat situ. Yang kaya tu sedekah dan hadiah. Sedekah dan hadiah boleh. Orang kaya boleh terima hadiah. Nampak tu? Orang kaya boleh menerima hadiah dan sedekah. Orang kaya tak boleh terima zakat. Ingat baik-baik. Tak boleh menerima zakat. Jelas tu? Contohnya kita panggil dekat Kuala Lumpur ni, Jawi dah buat sukatan dah. Siapa tersenarai dalam senarai orang yang boleh menerima zakat. Ya, fakir miskin. Ikamnya berapa nak dikatakan kategori fakir miskin di Lebah Kelang ni? Pihak Jabatan Agama dah buat sukatan. Dulu dia kata 1,500. Sekarang mungkin 2,000. Ustaz pun tak pasti jemaah ya. Tolong cek balik lah. Antara 1,500 sehingga 2,000. Disenaraikan dalam kategori orang yang fakir miskin atau orang ni boleh menerima zakat. So kita cek lah. Kalau gaji kita tak sampai 2,000 memang layak lah menerima zakat. Tapi orang kaya tak boleh lah. Mana kaya ni lebihi 2,000. Gajinya melebihi 2,000. Tapi kalau nak bagi boleh. Apa dia? Bagi sedekah atau bagi hadiah. Hadiah. Ustaz, saya sedekah ni Ustaz. Boleh. Ustaz, saya hadiah ni. Boleh. Tapi jangan Ustaz, saya bayar zakat ni. Tak boleh. Tak boleh bayar zakat. Sebab zakat penerimanya adalah orang miskin. Gajinya tak lebihi 2,000. Layak menerima zakat. Kalau gajinya lebih 2,000, dia tak boleh terima duit zakat. Zakat mana? Zakat yang kita belajar tadi. Zakat yang 5 jenis harta tu je ya. Itu mana zakat. Tapi kalau nak sedekah tak apa. Sedekah dan hadiah. Duit raya je tu pun tak apa. Sebab kita tak kira duit zakat. Kita kira kan saja-saja kan. Kita nak pahala kan. Tapi kalau bayar zakat tu kena kira lah 85 gram tadilah. Kan? Yang tu wajib kepada pemberi, dia kena bayar zakat. Yang tu orang kaya tak boleh jemaah. Orang kaya memang tak boleh ambil lah. Sebab dia tak masuk dalam 8 asnaf. 8 asnaf ni jemaah kena buka surah Taubah pula. Senarai penerima zakat ada 8. 8 jenis, 8 kumpulan. Pertama fakir miskin lah. Sebab tu, so dia boleh menerima zakat. Sebab tu dia kata kaya. Jadi rasa pelik juga kan. So kaya ni kena asingkan. Baik kaya maksudnya, yang kaya ni boleh menerima hadiah. Kita panggil hadiah lah. Ya. Tapi yang kaya tak boleh menerima zakat. Adapun yang miskin, dua-dua boleh. Nak terima hadiah pun boleh. Nak terima zakat pun boleh. Kena pecahkan kat situ. Jangan takut keliru tu. Kenapa orang kaya boleh terima zakat kan? So kita kena pecahkan situ, asingkan kat situ. Yang kaya boleh terima sedekah dan hadiah. Yang miskin, dua-dua boleh. Zakat pun boleh terima, hadiah,
sedekah, semua boleh terima. Sebab dia perlu kan. Orang miskin, orang yang memerlukan sesuatu. Memerlukan makan dan barang-barang yang diperlukan. Ya. Okey, kita teruskan. Doa ini tidak wajib menurut yang masyhur dalam mazhab kami dan mazhab lainnya. Sebahagian ulama dari kalangan kami mengatakan doa ini wajib kerana Imam Syafi'i pernah mengatakan wajib atas pemerintah untuk mendoakannya. Dalilnya secara jelas sebagaimana perintah dalam ayat. Ya. Para ulama mengatakan tidak dianjurkan dalam doa tersebut untuk mengucapkan Allahumma salli fulan. Yang dimaksudkan dengan firman Allah wasalli alaihim adalah doakanlah mereka. Sedangkan sabda Nabi Allahumma salli alaihim sallallahu alaihi wasallam kerana lafaz selawat hanya khusus bagi baginda. Oleh kerana itu, baginda boleh untuk mengucapkannya kepada sesiapa pun yang baginda kehendaki. Berbeza dengan kita. Okey, sekejap jemaah ya. Ada sedikit ulang kaji lah tadi ya. Ya, doa yang kita letak nombor 1, 2 dan 3 ni. Ulasan di sini orang panggil buat kajian lah di sini. Dia kata tak boleh kita baca, cuma untuk Nabi saja yang dibolehkan. Allahumma salli ala Abi Aufa tadi kan. Makna kita kena kekalkan yang nombor 3 lah jemaah. Sebab ada sedikit perbincangan tu. Kita tak nak masuk dalam isu perbincangan. Orang ni kata boleh, kan kata tak boleh kan. Kita tak nak lah macam tu. Yang kita nak ni persetuju. Satu dunia, sebulat suara. Yang tu yang kita nak. Dipersetujui oleh majoriti. So kita kena baca yang tadi lah. Ajarakallahu fima a'taitan. Kan? Kita baca nombor 3 lah. Okey, teruskan. Mereka juga mengatakan Mereka juga mengatakan sebagaimana tidak dikatakan Muhammad Azza wa Jalla walaupun baginda mulia dan agung. Maka demikian pula tidak dikatakan kepada Abu Bakar atau Ali sallallahu alaihi wasallam tetapi dikatakan kepada Ali radhiyallahu anhu atau ridwanullahi alaihi atau yang seumpama dengannya. Apabila dikatakan sallallahu alaihi wasallam maka yang benar menurut kebanyakan ulama yang seakatan dengan kami hukumnya makruh tanzih. Makruh ya, maka tidak digalakkanlah jemaah. Kita tak payahlah baca 1 dan 2 tu. Ya. Tapi yang dikatakan kenapa tak boleh, sebab ulama buat kajian dikata ini untuk yang Nabi saja. Nabi boleh baca Allahumma salli ala Abi Aufa, Allahumma salli ala alaihim kan. Yang kita sebagai biasa ni dalam kajian yang kita sedang belajar ni tidak dibolehkan. Ya, so kita kekalkan nombor 3 ya. Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqaita. Yang nombor 3 yang kita letak nombor tadi jemaah ya. Okey, kita teruskan bacaan. Sebahagian mereka mengatakan hukumnya menyalahi dan tidak dikatakan makruh. Sebahagian yang lain mengatakan tidak boleh dan zahirnya adalah haram. Demikian juga tidak diperkenankan untuk dikatakan alaihi salam atau yang seumpamanya kepada selain para nabi kecuali apabila mengucapkan atau menjawab salam kerana mendahului mengucapkan salam hukumnya sunnah dan menjawab salam hukumnya wajib. Dan ini ditujukan kepada seluruh manusia selain para nabi. Namun, apabila dipakai sebagai ikutan, maka boleh-boleh sahaja dan tidak ada perbezaan pendapat dalam masalah ini. Contohnya seperti Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa tubba'ih. Ya Allah, berilah selawat kepada Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, isteri-isterinya, keturunannya dan seluruh pengikutnya. Kerana para ulama salaf juga melakukannya, bahkan kita diperintahkan untuk melakukannya dalam doa tasyahud dan selainnya. Lain halnya apabila mengucapkan selawat secara tersendiri. Hal ini telah saya jelaskan dengan cukup terperinci dalam perbahasan mengenai selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Okey, jemaah, tidak ada apa-apa yang kita perlu mengambil doa untuk nak beri kepada penerima zakat atau sedekah, melainkan dengan nombor 3 tadilah ya. Yang selawat tu tidak ada apa-apa. Kita kekalkan nombor 3 lah ya. Jom kita baca fasal yang berikutnya. Fasal, kewajipan berniat ketika membayar zakat. Perlu diketahui bahawa niat zakat itu hukumnya adalah wajib. Niat ini dilakukan dalam hati sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Dianjurkan untuk diikuti dengan ucapan dengan lidah sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Apabila hanya mengucapkan dengan lidah tanpa meniatkannya dalam hati, maka terdapat perbezaan pendapat padanya. Yang paling benar adalah tidak sah. Tidak wajib bagi pembayar zakat ketika meniatkan untuk juga mengucapkan ini adalah zakat. Namun cukup dengan membayarkannya kepada orang yang memiliki kuasa atas hal tersebut. Apabila mengucapkannya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Okey, sekejap jemaah nak beri ulasan. Kita dah ada harta, salah satu 5 harta yang Ustaz dah bagi tahu tadi dalam list kita 5 jenis. Salah satu kita cukup nisab, cukup kita punya sukatan, maka kira-kira perlu kita bayar RM500 kan. Contohnya harta kita ada RM20,000 kan. RM20,000 dah kira melebihi dah, sukatan zakat RM17,000 je. Duit kita dalam bank RM20,000. RM20,000 ni Ustaz ambil angka senang nak kira. Sebab RM10,250. Kalau RM20,000 maksudnya kita kena keluarkan zakat setahun sekali RM500 sahaja. So ambillah RM500 tu, berilah kepada fakir miskin. Masa nak beri tu jemaah tak payahlah kita cerita. Awak ini duit zakat saya ni. Awak ambil elok-elok ya, pakai guna elok-elok, tak payahlah. Kita niat dalam hati je. Sebab bayar zakat dia kena niat. Semua kena niat jemaah. Solat kena niat, puasa kena niat, haji umrah pun kena niat. Bayar zakat pun niat. Niat dengan Allah lah. Sahaja aku bayar zakat sebanyak RM500 daripada harta aku. Ni bukan baca, tapi Ustaz nak baca supaya kita nak pasang niat dalam hati kita kan. Lillahi ta'ala. Sebelum nak pergi tu kan, niat lah. Orang panggil buat latihan dulu, training dulu, testing dulu kan. Bila dah sampai pada penerima, double niat lagi sekali kan. Niat lagi sekali boleh ya, tapi on the way tu kita boleh niat lah. Saya nak pergi rumah penerima zakat ni kan, saya niat lillah, saya nak bayar zakat harta aku sebanyak RM500 untuk tahun ini. Daripada harta, ikutlah, kita tak sebut harta pun tak apa dah. Harta barang kemah ke, harta buah-buahan ke, harta binatang ternakan ke, dalam 5 jenis tadilah jemaah, tak perlu kita sebut. Cuma kita panggil bayar zakat harta. Sahaja aku membayar zakat harta sebanyak RM500 lillahi ta'ala. Berilah kepada penerima. So penerima pun dia tak ada apa, kalau dia terima saja pun dah kira sah dah. Tapi kalau penerima nak doa kepada pembayar zakat, belajar yang kita belajar tadilah, ajarakallahu fima a'taita kan. Tapi kalau tak boleh juga, panjanglah Ustaz doa ni kan. So baca jazakallah pun boleh, yang kita duk bagi tahu selalu kan. Jazakallahu khaira, semoga Allah memberi balasan sebaik-baiknya pada awak, pun boleh juga. Rasa yang tu lagi lancar kan, jazakallah kan. Tapi ini ditentukan oleh Imam Nawawi kita lah. Dia suruh kita baca ajarakallahu fima a'taita tu lah kan. Wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqaita. Siapa layak menerima zakat, nak minta dia kena baca yang ni lah. Atau kalau tak sempat nak hafal, petang ni orang dah bagi zakat dah contoh kan. Baru belajar pagi dah, petang orang dah bagi dah. Tak sempat nak hafal, orang panggil baca je lah yang standard punya, yang general punya, ialah jazakallahu khaira. Pun boleh ya. Jangan langsung kita tak doa. Ada juga orang kita doa dengan bahasa Melayu. Macam mana? Mudah-mudahan Allah berkati harta awak. Pun boleh. Kita doa pada pemberi ya, jemaah ya. Semoga Allah memberkati harta awak.
Ya, semoga Allah memberi balasan dan ganjaran kepada awak. Nampak tu? Itu boleh juga dalam bahasa Melayu. So, settle. Kita belajar dah pasal senarai harta zakat, pun kita dah belajar dah pasal nak bayar zakat tu, orang tu kena niat. Sahaja aku membayar zakat harta sejumlahnya RM500 kerana Allah Ta'ala. Penerima pun baca doa. So, settle. Sikit je pelajaran kita kan. Okey, kita teruskan lagi. Pasal anjuran untuk berdoa ketika membayar zakat atau bersedekah dan seumpamanya. Disunahkan bagi pembayar zakat, sedekah, nazar atau kafarat dan sebagainya untuk mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menceritakan doa ini berkaitan dengan Ibrahim dan Ismail sallallahu alaihi wasallam serta isteri Imran. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kita kupas sikit doa ni. So nak minta catatlah penambahan ilmu ya. Doa ini merupakan doa general je. Di mana-mana saja boleh pakai. Ingat baik-baik, di mana-mana saja boleh pakai. Jom kita senarai. Jom kita senarai. Sebelum itu saya nak cerita, sebelum jamaah sedia kempen, kan, sediakan buku tulis. Asal usulnya doa ni daripada Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Ceritanya macam mana, kita dah belajar dulu ya, hari Selasa tu kan. Masa kita duk kumpul doa-doa kan, ingat tak? Hari Selasa ke hari Isnin ya. Kita duk kumpul sebanyak 70 doa daripada Nabi-Nabi kan. 70 lebih dah doa-doa kan. Antaranya ni lah. Ini. Mungkin kita dah hafal ke belum, wallahualam. Doa tu dah 2 tahun yang lepas. Atau sebelum COVID lagi kan. So nak minta jamaah buka tahu buku hijau kita ya. 70 doa tu. 70 doa himpunan daripada Al-Quran. Jamaah ya, sebulan sekali pun tak apa. Kan sekarang dah 24 bulan. Kena ingat dah 24 doa jamaah ya. So sekarang ni doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Apa cerita asal usul doa ni jemaah? Ialah ketika Nabi Ibrahim bersama anaknya membina Kaabah. Ini ceritanya. Lepas dah bina-bina ringkas ceritanya, dah siap dah Kaabah. Nabi Ibrahim pun doa tau. Dia takut pahala bina Kaabah tu tak dapat. So Nabi Ibrahim bacalah doa ni. Ini kita panggil doa Nabi Ibrahim lah ya. Doa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kalau orang tanya asal usul dari mana? Dari Nabi Ibrahim yang ketika itu mereka berdua membina Kaabah. Bila dah selesai membina Kaabah, Nabi Ibrahim pun bacalah doa ini. Apa motif doa ni? Motif tu penting tu. Motifnya ialah supaya Allah menerima amalan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika dah selesai membina Kaabah. Takut-takut bina-bina free-free tak dapat pahala kan. Okey, daripada situlah jamaah jom kita senarai. Lepas solat kita baca doa ni supaya solat kita diterima. Macam tu. Yang kedua, selepas berbuka puasa kita pun doa juga. Lepas kita makan siap kan. Lepas minum siap kita nak pergi solat lah. Kan kita doa juga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kenapa? Supaya Allah terima ibadah puasa kita. Okey. Yang ketiga, selepas bayar zakat tadi kan. Baca. Lepas kita bagi serah duit tu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lepas bayar zakat. Atau selepas dekat situ selepas memberi hadiah atau selepas memberi sedekah. Nak masuk dalam tabung pun boleh lah. Kan tabung jalan depan kita, kita pun masuk RM1. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Okey, seterusnya nombor 4. Jamaah. Lepas kita solat sunat. Tadi solat fardu. Masuk juga solat sunat. Setiap kali solat sunat, apa-apa je solat sunat, kita bacalah doa ni. Bukan baca doa ni satu, mana bacalah doa-doa lain juga. Tapi mesti ada doa ni. Sebab kita nak ada mood supaya Allah terima ibadah kita. Okay. Yang kelima, kita mengaji je. Mengaji. Lepas mengaji, kena doa ni.
Ya Allah, terimalah amalan mengaji aku tadi, ya Allah. Terimalah amalan tilawah aku, ya Allah. Ya. Tapi kalau nak kata Melayu pun boleh, tapi dapat B je lah. Dapat grade B je mah. Kalau jemaah nak dapat grade A, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Berapa dah? 5 dah. Okey, jom kita serah lagi. Nombor 6. Selepas kita belajar ni, kejap nanti kita akan tutup kelas. Kita masing-masing baca. Sejam setengah kita berada dalam Zoom ni, berada dalam talian atau dalam kelas agama lah kan. Kita nak Allah bagi pahala juga kan. Kita tak naklah sejam setengah sia-sia kan. Walaupun mengantuk, walaupun sambil-sambil kunyah kacang, walaupun sambil-sambil minum kan, kita naklah juga pahala. Tak dapat 100 pun 75 pun alhamdulillah kan. Tak dapat 75 pun 60 pun alhamdulillah kan. Nampak tak jemaah tu? Ingat baik-baik ini pesanan kita sebab kita dah lalu kat sini, ala-ala dah lalu jalan jemaah ya. Nak bagi tahunya lepas kelas, setiap kali lepas kelas kan, yang ustaz selalu baca apa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lepas tu masing-masinglah kita baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah segala amalan dari kami. Amalan apa? Amalan belajar agama. Pengajian agama sejam setengah kan. Walaupun ilmu tak dapat, contoh kan, kita dapat pahala jemaah ya. Sebab tu siapa mengantuk nak tidur, tidurlah dalam kelas. Tidur dalam kelas dapat pahala kan. Tidur kat ruang tamu seseorang tak dapat pahala. Sebab dia tidur dalam majlis ilmu kan. Tidur dalam majlis ilmu bersama dengan para malaikat kan. Kita sekarang bersama malaikat. Apa-apa saja jemaah yang kita tak sebut tadi tu, nak minta jemaah baca ya. Apa-apa jemaah buat baik, jemaah baca supaya Allah terima amalan kita. Yang kita sebutnya 5 tu lah kan, mengaji dan kelas agama. Apa-apa lagi yang rasa kita buat baik yang ustaz tak sebut tadi kan, jemaah bacalah. Janji setiap kali buat benda baik. Lepas mengaji, lepas tolong orang lain. Kita kan ada juga kita tolong orang lain kan. Lepas kita bagi pertolongan, kita pun doa, ya Allah, terimalah amalan aku ya Allah. Kan? Kalau kita terlibat dengan NGO apa kan, sekarang kan orang duk angkat bendera putih kan. Kita pun nampak kat sebelah rumah kita bendera putih. Kita pun bagi beras kan, bagi makanan. Lepas tu kita doalah, tak payah nak tunggu dia berdoa kan. Mungkin dia malu segan nak keluar rumah kan. Dia letak bako je kat situ. Kita pun masuk dalam bako. Kita pun pergi. Tuan rumah tak keluar pun contoh kan. Tak perlu kita nak tengok muka dia, tak perlu kita nak jumpa. Kalau dia sediakan bako, masuk je dalam bako tu. Nampak tu? Sebab apa? Kita boleh doa sendiri. Walaupun dia tak berdoa, kita yang berdoa sendiri. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Boleh tak jemaah? Dapat ilmu baru hari ni kan. Sedangkan doa ni dah belajar kan. Hari ni dapat top up ilmu lagi. Extra ilmu. Setiap apa-apa ibadah kita seharian, siang dan malam, pagi dan petang, kita tolong orang lain ke, kita buat apa-apa kebaikan, nak minta disudahi jemaah. Disudahi dengan apa? Disudahi dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lepas tu bersurailah. Bersurai. Kan? Ingat doa ni jemaah ya. Cantik tau. Hari tu kita belajar biasa-biasa je. Hari ni kita repeat balik doa ni agar kita boleh membaca setiap keadaan. Apa-apa saja yang kita buat benda baik, kita doalah supaya kita dapat menuai pahala kita di pada mahsyar nanti. Okey? Boleh jemaah ya? Okey, siapa ada soalan? Kita buka soalan dulu sebelum kita pergi tajuk baru, tajuk puasa ya. Siapa nak tanya pasal zakat? Dipersilakan. Kita buka soalan dulu sekejap. Siapa nak tanya kena unmute ya. Tahu kan, buka speaker ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi tahu nama. Saya Azia. Okey. Ustaz nak tanya, kalau kita jual harta kita, rumah ke apa, kita maknanya kena bayar zakat ke tidak? Okey, soalan yang bagus. Jom jemaah kita study, kita belajar. Kita
ambil rumah tadi kan, ada Ya. masuk tak dalam senarai tadi? Tak ada. Cuba kita bincang. Dalam binatang memang tak ada, dalam buah-buahan tak ada, tumbuh-tumbuhan tak ada, barang kemah pun tak ada. Nombor 5, perniagaan. Ada ke rumah kita buat menega? Tak ada kan? Lainlah kalau hotel apa panggil hostel kan, homestay pun boleh kan. Yang tu kita panggil menega tu. Betul tak Jemaah? Jemaah kena pandai beza. Rumah kita tapi kita tak duduk pun, kita bagi sewa, atau kita buat perniagaan, jadi homestay kan. Jadi rumah sewa ke, ramai orang sekarang dia buat homestay kan. Buat homestay. Kalau buat homestay memanglah sebab masuk dalam perniagaan, yang tu kita kena kumpul lah. Sebulan dapat berapa, kira-kira 12 bulan dapat berapa. Yang tu kena bayar zakat. Tapi puan bertanya tadi rumah kan. Rumah ni kita tidak meniaga pun. Kita duduk. Yang ni tak perlu bayar zakat. Tiba-tiba kita jual contoh kan. Kita jual. Lakulah rumah kita 300,000 contoh kan. 300,000 tu tak payah bayar zakat. Sebab rumah yang kita duduk, yang kita tinggal kat situ. So 300,000 selamat. Tapi jemaah kalau rasa tak sedar hati kan, saya tak sedar hati lah, saya nak bayar je. Bayar tu kita panggil bayar zakat sedekah sunat. Kalau jemaah tak bayar pun tak berdosa tau, 300,000 tu. Seperti satu bidang tanah juga kan, kita ada bidang tanah kat kampung kan, orang nak beli kan. Boleh jual. Lepas jual tu kita tak perlu bayar zakat. Sebab dia tak masuk dalam senarai 5 harta yang kita senarai. Tapi kalau rasa tak sedar hati, saya nak sedekah juga, yang sedekah tu kita namakan sedekah sunat. Sedekah sunat. Tak perlu kita nak kira 2/5. Tak perlu. Saya nak bagilah RM5,000 kan. RM5,000 kan, harta kan 300,000 tadi kan. Itu sebagai sedekah sunat. Pun dapat pahala juga. Nak masuk dalam tabung wakaf apa boleh. Itu lagi-lagi mujarab jemaah. Ustaz minat macam tu. Kan, kalau kita ada harta kan 300,000 kan, kalau boleh kita buat harta yang sedekah jariah. Sedekah jariah ni sedekah yang berkekalan. Berkekalan, kita buat bangunan ke, sekolah ke, apa ke, masjid ke, kita share 30 orang ke 100 orang ke, jadi satu bangunan. Itu lagi mujarab. Sebab apa? Sebab itu bukan harta zakat kita, itu harta kita. Itu bekalan akhirat kita kan. Yang baki lagi 200,000, 90,000, 95,000 tu, itu tak pasti lagi harta kita. Kan, kalau kita meninggal jadilah harta anak kita. Tapi yang 5,000 yang kita bagi tadi, itulah sebenarnya milik kita. So terpulang pada jamaah, tak perlu kita kira-kira 2/5 ya. Tak perlu kita kira. Kalau kita nak bayar, kita panggil bayar sunat, zakat sunat saja. Kalau tak bayar pun tak berdosa. Sebab apa? Sebab harta satu bangunan rumah atau satu bidang tanah kan yang kita jual tu, dia tidak tersenarai di dalam 5 harta yang kita belajar tadi. So selamat puan ya, tak payah bayar zakat. Kalau nak bagi juga, bayarlah zakat sunat. Tak payah kira 2/5. Suka hatilah nak bagi berapa. Kan, nak bagi 1,000 pun boleh. Nak bagi 5,000 pun boleh. Terpulang. Okey, jelas ya? Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Okey, soalan yang kedua. Ustaz, Assalamualaikum. Salam, bagi tahu nama. Nama saya Nolia. Ya. Saya nak tanya tentang zakat emas ni. Okey, katakanlah kita ada barang kemas, tapi kita tersalah letak, kita tak tahu mana benda tu tahu tak Ustaz? Adakah kita wajib bayar zakat? Kalau dia punya dah sampai whole nisab. Okey jamaah. Anda kata puan punya 100 gram lah kan? Okay, 100 gram. So didapati masa nak bayar tu cari-cari tak dapat kan? Hilang tu. So jawapannya tak perlu bayar. Sebab harta tak ada di depan mata. Harta bukan dalam milik kita. Kita nak bayar ambil mana? Zalim lah macam tu kan. Dah lah harta asal tak ada. Nak bayar zakat kena ada harta pokok. Harta pokok ni mana harta asal. Betul tak? Tiba-tiba harta asal tak ada. Dah cari dah satu rumah. Dah geledah habis dah. Tak dapat. Tak jumpa kan. Yang ni tak wajib. Kenapa? Sebab kita tidak memiliki. Cuma kita milik nama je. Itu harta saya. Tapi benar tak ada. So puan pun selamat juga ya. Tak payah bayar zakat ya. Okey, terima kasih. Sama.
Okey, soalan berikut kalau ada berkenaan dengan zakat ya, jemaah. Okey, senyap ni. Kalau senyap, mungkin kita dah tak sempat ya, dah pukul 11.30 ni. Kita nak bagi iklan saja sementara aku ada lagi kesoalan. Minggu depan lah jemaah kita belajar bab 9. Hari ni tadi kita belajar bab 8. Ini bab nombor 9, zikir-zikir ketika berpuasa ya. Mungkin berpuasa dah lepas dah bulan Ramadan baru ni. Cuma Ustaz nak pesan sikitnya, kita akan berpuasa satu hari lagi jemaah, ialah hari Arafah. Nanti minggu depan Ustaz akan jelas lagi. Dan hari ni bukan nak berpuasa pun boleh hari Isnin jemaah. Dan hari Khamis pun boleh. Sebab bulan ni bulan Zulkaidah. Bulan Zulkaidah ni bulan yang mulia juga. Tapi semua senyap. Ustaz-ustaz kita pun senyap kan. Tak ada siapa buka mulut. Pasal ibadah dalam bulan Zulkaidah. So Ustaz nak sebutnya, bulan Zulkaidah ni fadilatnya tak kurang pun daripada bulan Rajab. Daripada bulan Zulhijjah. Kan? Sebab bulan Zulkaidah ni termasuk dalam 4 bulan yang haram. 4 bulan yang haram maksudnya asal usulnya haram berperang lah. Pada zaman Nabi dulu diharam. Haram berperang. Siapa berperang dalam bulan ni berdosa macam tu. Orang jahiliyah pun sama. Dia anggap dia berdosa juga kalau dia berperang dalam 4 bulan. Bulan apa? Zulkaidah. Bulan ni lah Zulkaidah ni. Zulhijjah dan bulan Muharram. Satu lagi bulan Rajab. 4 bulan ni diharamkan bertumpah darah. Betul? Di sisi kita pula 4 bulan ni bulan yang mulia. Kalau kita buat pahala tu diberi secara berlipat ganda. Kalau kita buat dosa pun jemaah, diberi dosa berlipat ganda juga. Macam tu sebenarnya bulan haram ni. So kalau kita berpuasa dapat fadilat lah puasa sunat Isnin Khamis dalam bulan Zulkaidah. Kan mungkin ada 2 hari lagi kot. Hari ni hari Senin, 2-3 hari lagi hari Khamis masih lagi berada dalam bulan Zulkaidah. So kita dapat pahala apa? Ganjaran bulan haram. Kita panggil bulan haram. Bulan haram ada 4 bulan saja dalam 12 bulan. Nanti Ustaz akan post kita punya poster namanya. Ada poster pasal bulan-bulan haram. Apa perlu kita buat? Apa yang tak boleh kita buat? InsyaAllah Ustaz akan post kejap nanti lepas kelas ya. Yang keduanya nak ceritanya, mungkin kita dah tak sempat dah nak berpuasa dalam bulan Zulkaidah. Sebab Ustaz pun tak bagi, Ustaz tak berkempen kan, tak bagi tu lebih awal kan. Saya tak nak lah last minute kan. Sebab lauk dah ada dah tu contoh kan. Tak apalah jemaah, kalau tak mampu, tak sempat nak berpuasa sunat dalam bulan Zulkaidah, Ustaz nak berkempen supaya kita berjaya berpuasa sunat pada hari Arafah. Bila jatuh pada 19. Tanda elok-elok. Hari ni lagi tanda kat situ tu. 19 Julai. Jatuh pada hari Isnin juga ya. Hari ni berapa? 5 Julai. Mana ada 14 hari lagi jemaah. Haraplah kita buat persiapan lebih awal. Dan jangan ada alasan Ustaz bagi tahu last minute. Saya dah buat benda lain dah, tak boleh. Siapa nak buat kunduri ke, nak buat jamuan makan ke, minta tolong jangan buat jatuh pada hari Arafah atau pada 19 Julai 2021. Ya. Nak makan besar dengan anak beranak ke, nak makan durian kat kebun ke, kan? Janganlah jemaah. Ya, kita dah belajar agama dulu memang kita tak tahu kan. Kita main belasah je hari apa-apa pun kan. Kadang-kadang buat kunduri pun ada hari Arafah. Tak boleh jemaah ya, nak minta sangat sebab Ustaz dah bagi tu lebih awal ni untuk kita buat persiapan. Jatuh pada hari Senin 19 Julai jemaah ya. Apa fadilatnya ialah 2 tahun dapat pahala dan 2 tahun diampunkan dosa. Dosa yang lepas 1 tahun, dosa yang akan datang. Akan datang kita tak buat lagi dosa. Allah dah standby dah nak ampun dosa kita. Untungnya orang yang tak tinggal puasa sunat Arafah ya. Dan pada hari Arafah juga Allah dia membebaskan ramai hamba-hamba yang dah ada dalam senarai ahli neraka, tapi pada hari itu dia bebas. Hari Arafah ni hari yang paling ramai Allah membebaskan hamba-Nya yang dah confirm dah menjadi ahli neraka. Rupanya
padam balik nama ahli neraka tu jadi ahli syurga. Itu yang kita nak ya. So kalau boleh kita akan bagi tahu lagi sekali dekat-dekat tu kan, kita orang panggil tambah lagi maklumat. Ini sekadar iklan dulu. Iklan nak bagi tu lebih awal, paling kurang tarikh tu kita dah tahu dah. Kita dah set dah tarikh jemaah, jangan buat apa-apa tau. Maksud ustaz jangan buat apa-apa, mana jangan makanlah pada hari tu. Jangan pergi kebun makan durian, jangan buat jamuan. Kat rumah pun jangan makan seorang-seorang. Sebab kita niat hari ni, insya-Allah Allah tolonglah aku, berilah kekuatan pada aku agar aku berjaya untuk nak menunaikan satu ibadah puasa pada Isnin 2 kali lagi akan datang 19 Julai. Okey jemaah ya. Rasanya sampai kat sinilah. Siapa ada soalan ke? Ada satu soalan Ustaz. Ya, sila. Saya Fatimah. Ya. Saya nak tanya ada satu kemusykilan mengenai contoh ada orang tu dia menyimpan duit masuk koperasi lah contoh dah 40 tahun yang lalu RM30 sebulan contoh. Sekarang dah 40 tahun dah duit dia tengok-tengok ada RM25,000 dalam koperasi tu. Cuma dia tak pernah bayar zakat. Zakat tak pernah bayar. Mana Ustaz? Macam mana nak bayar tu? Okey, kita ceknya dalam 40 tahun tu tahun berapa yang cukup lebih 17,000 tadi tu. Bermula daripada situlah. Bukan dia kira semua, kira nisab. Kan kita simpan berapa tadi, Kak? RM30 sebulan. RM30 sebulan. Maksudnya setahun 300 kot kan, 300 lebih. Kalau 40 tahun mungkinlah kot sampai kan 40 tahun kan. So campur dia anak semua jadi tengok-tengok dah RM25,000 dah duit tu. Betul. Anaknya kena kira kalau dia dah meninggal lah. Tapi kalau dia hidup lagi, dia kira sendirilah. Kira apa? Kira yang 17,000 tu tahun mana? Okay. Kalau 40 tahun mungkin dia bermula melaburnya tahun 80 kan? 80-an, betul tak? Kan 80-an. So, kiralah bila duit saya cukup 17,000. Kira kat situlah. Cukup 17,000, tolak berapa? Tolak 400 tahun lah. Kalau baki lagi 10 tahun, mana 4,000 jugalah yang dia kena bayar tu. Dia kira setahun-setahun je mah. Contohnya kita wajib bayar zakat setahun RM250 lah senang kan? Setahun sebab duit kita ada 10,000 atau lebih kan? Atau kita kira 20,000 lah senang. 20,000 kita kena bayar setahun 500. RM500 kita bayar zakat. Rupa-rupanya 10 tahun kita tak bayar. Dalam 10 tahun tu kita darat lah 500 darat 10. So 5,000 lah kita kena bayar. Macam tu. Kita panggil bayar qada lah kan. Bayar qada. Tapi dia tak ada bayar saman, tak ada bayar double, tak ada. Kalau setahun 500, kalau kita tak bayar selama 10 tahun, mana 5,000 lah. Ibarat kita bayar cash lah dulu, kita kalau nak bayar setahun, kita bayar ansuran. 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun kan. Rupa-rupanya kita kumpul, tak bayar 10 tahun, 15 tahun, daratlah dengan 500 tadi. 5,000 lebih lah kita kena bayar. Itu cara je Maya, caranya. Okay, kalau nak selamat harta, baiklah bayar sebab harta tu dia Allah akan tambah lagi dan Allah akan bersihkan harta kita, maka kita dapat keberkatan. Itu yang kita penting. Bukan penting banyak duit, kita nak penting banyak berkat. Bila banyak berkat, hidupnya rahmat, hidupnya kasih sayang. Kan apa tu? Suka buat ibadah. Itu pentingnya kita membayar zakat agar harta kita bersih dan berkat. Hidup kita pun berkat juga. Itu yang kita nak. Okey, soalan lain jemaah sama. Okey, kalau tak ada kita sampai sini. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Ingat tajuk kita puasa. Puasa dan zikir-zikir yang kita nak berpuasa. InsyaAllah salah silap sama maaf. Sekira terkasar bahasa, tersilap kata. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa afawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.